Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhah. Apa dia syubhah? Yang kesamaran, tak tahu halal haram. Kerana 3 perkara. Tanda situ. Kenapa kita kena jaga perut kita daripada yang haram dan yang syubhah? Sebab 3 perkara. Yang pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Surah An-Nisa ayat 10. Tengok nombor 1 di bawah tu. Artinya bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalimnya. Harta anak yatim kita makan. Siapa dia makan harta anak yatim ni? Biasanya orang-orang yang jaga harta anak yatim, sembunyi, saka contohnya. Jadi hari ni banyak berlaku kes-kes macam demikian. Ataupun hak ni kita bimbang ni, berlaku juga kebimbangan anaknya sedikit. Kalaulah kita pergi majlis kenduri kematian, hak mati itu ayah muda lagi, ada anak kecil, ada anak yatim. Jadi kalaulah kenduri itu dibuat daripada harta peninggalan si mati, harta tu harta siapa? Harta anak yatim. Anak yatim bila kita boleh minta izin dengan dia? Nanti dia besar balik baru boleh minta izin. Kalau dia kecil ni adik nak buat kenduri boleh, angguk dia tak tahu apa. Dia tahu orang mari rumah dia ramai-ramai, pakat gosok kepala dia bagi duit sekian dua. Jadi akhirnya kita termakan harta anak yatim tanpa kita sedari. Ini kena beringat, berhati-hati. Kena pasti kalau rumah orang buat kenduri ni, orang tu ada anak yatim, anak kecil, nak gitu pasti tu duit ni duit mana? Kalau isteri dia kata dah saya sendiri ni, duit daripada poket saya, tak terlibat dengan harta pusaka ni, jadi itu lain cerita. Tapi kalau lah benda ni harta anak yatim, maka kita makan secara zalim harta budak ni. Sepatut kita derma ke dia, bukan lagi berhabis harta dia. Ini jadi masalah. Jadi kata di Allah SWT kata apa? Mereka yang makan harta anak yatim, kerana zalimnya, sesungguhnya makan mereka itu dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Jadi siapa dia makan harta anak yatim, orang ini makan api neraka. Dan selagi akan masuk mereka itu ke dalam api yang bernyala-nyala, masuk dalam api yang bernyala-nyala daripada api neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Tidak masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Berat kita makan benda yang tidak halal, tubuh daging itu tak masuk syurga, na'udzubillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kullu lahmin nabata min suhbin. Dia tulis itu suh, ba kata tak baris atas dengan baris titik 2, suhtin. Baiki kullu lahmin nabata min suhtin. Akalu, dalam Quran ada kan akaluna lis-suhti, suhtu fannaru aula bihi. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram,
maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Na'udzubillah. Jadi hadis ni panjang. Di antaranya hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Tirmizi, tulis di situ. Tengok ditulis nombor 2 di bawah tu tulis. Dia kata apa? Al-Imam At-Tirmizi telah meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi." Maknanya tidak tumbuh daging mari daripada benda haram, maka api neraka lah tempat dia. Itu hadis Bukhari tanda situ. Satu lagi hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnad dia, iaitulah dari Nabi mengatakan, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Jadi kita kena ingatlah, hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kata ulama hadis sanadnya sahih. Dua hadis ini hadis sanadnya sahih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang tidak halal, maka nerakalah tempat dia. Tengok muka surat yang 15. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Faqad istabra'a li dinihi wa 'ardihi. Letak bagi bawah wa 'irdihi. Faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Irdun makna kehormatan diri. Hadis ini riwayat, tengok nombor 1 di bawah. Rawahu Syaikhan, diriwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim. Syaikhan tu makna siapa? Al-Imam Bukhari dan Muslim, daripada An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala. Jadi hadis ini panjang. Hadis Bukhari Muslim ni panjang. Nabi kata apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Jadi di antara halal dengan haram ni mushtabihat, ada benda-benda yang kesamaran, tak tahu halal ke haram. La ya'lamuha katsirun minan nas. Tidak tahu, ramai di kalangan manusia tak tahu halal ke haram. Hari ni kalau kita nak cek muslimin dan muslimat yang tahu hukum halal dan haram, bab makan minum mungkin dia tahu. Kambing halal, keja halal, ayam halal, apa benda lagi haram, contohnya biawak haram. Itu kita pandai. Sembelih tak sembelih, pandai tak pandai kita? Pandai belaka, tahu belaka. Tapi duit yang kita nak beli itu, tahu ke tak tahu? Pergi letak duit di bank riba, halal ke haram? Ini yang tak tahu, yang tak faham ni. Ramai di kalangan masyarakat yang dia tidak tahu. Kalau kita tanya pakcik, kenapa mari ke bank ni? Bank ni tidak bank Islam. Dia kata tak tahulah. Lama dah hamba buka akaun sini 10 tahun dah duk makan duit riba. Jadi kita tidak tahu. Ikut orang mai camping rumah, beli saham ni setiap bulan boleh 500. Bayar juga 500 boleh sebulan. Makan pencen saya dia tu. Tak payah kerja dah. Duk makan duit ni 500. Hujan ke panas ke 500 dapat. Dalam kaedah dalam Islam, setiap pelaburan yang kita melabur, kalaulah dia beri pulangan tetap setiap bulan, maka itu haram. Duit itu duit haram. Kita tak tahu. Maka kita duk makan haram siapa malam. Jadi kita duit bak sembelih tak sembelih ni, itu orang Islam pandai. Tapi dalam bab halal dengan haram keuangan ni, ni payah sikit. Sebab benda haram tapi tak bang. Kau dia bang? Tak bang. Kalau ambil duit riba sangat, wah bang busuk. Allah selaka duit riba. Senang pula tahu tak? Ni tak dua-dua tak bang belaka. Hak bang ni kalau beli duit, pergi beli ikan, duit nyucur ikan tu bang apa ni? Bang ikan belaka ni. Kalau duit jual puk, tokel tu bayar duit bang puk kita. Tapi asasnya tidak bang, haram. Maka yang kita tak pandai hari ni nak menentukan halal haram dalam bab keuangan kita. Maka kena belajar, wajib kena belajar dalam masalah ni. Kalau tidak siang dan malam kita duduk bergelumang dengan duit haram yang kita tak tahu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baru sampai sini, wa bainahuma, di antara halal dengan haram ini ada
perkara-perkara kesamaran, la ya'lamuha katsirun minan nas, yang tidak mengetahui, tak pandai benda ni ramai di kalangan manusia tak pandai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni sambung hadis kita ni, maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, syubhat ni benda kesamaran, tak tahu halal haram, maka sungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Orang ni menyelamatkan dia, faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Orang telah bersihkan agamanya, bersihkan diri, kemaluan dia, kehormatan diri dia, kalau dia jauhkan diri dia daripada perkara ini. Tanda di situ, hadis ini riwayat Asy-Syaikhan, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada dah nombor 1 di bawah itu sudah ada tanda situ ya. Syaikhan tu maksudnya Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Bahaya perut yang pertama ni, makan haram ni, pertama takut seksa api neraka. Yang kedua, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Allahu Akbar. Ini bahaya ke tak bahaya ni? Bahaya tidak? Siapa dia makan haram, Allah Ta'ala tutup pintu hati kemanisan ibadat kepada Allah. Kita tak akan manis ibadat. Sebab apa? Sebab perut kita penuh dengan benda haram. Tuan-tuan boleh cek malam ni, kenapa aku ni tak suka ibadat? Baca Quran sakit mulut, nak semaya sakit pinggang, nak dengar orang ceramah ngatuk, tak ada manis sikit apa. Bak ibadat tak manis, bak buah boleh lepas cerah. Tengok bola, bangun tahajud lagi pukul 3 pagi boleh bangun, subhanallah. Nak bangun 2 rakaat untuk Allah Ta'ala semaya tahajud, tak jumpa cari jalan. Apa jadi? Ini semua ni hasil daripada ni, hasil daripada enjin kita ni. Kalau kereta kat orang panggil enjin overhaul dah ni, kena kat enjin semula, tak apa gak jalan, pasal penuh dengan benda-benda kotor dalam diri. Ini berat. Ini bahaya yang kedua, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Orang ni jadi tak malah ibadah, kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan yang haram dan yang syubhat semua tak nampak berlaku. Kalau benda najis kita nampak. Tambah-tambah lagi dalam masyarakat kita orang Melayu ni yang bermazhab Syafi'i ni terlalu berhati-hati sangat. Kalau anyi lalu tu basuh, sama kain 7 kali basuh dengan debu dengan apa lagi. Tak, anyi lalu kat rumah kita basuh habis kain. Setengah orang wasuah ni kalau dia beli rumah, dia sama semua daripada rumah atas sampai ke bawah, sama basuh habis dengan air selut. Nak jaga rumah ni pasal kena, kebetulan dia beli rumah dengan orang dengan Cina, dengan India, basuh habis. Ada bau ni tubik dalam cerita tu, orang tengok tunjuk basuh habis. Nak kata apa, beringatnya kita masalah, tapi masalah nak masuk dalam perut ni kita tak beringat. Ingat tak ingat? Cek ke tidak halal haram makanan kita. La ilaha illallah, tak tahu mana. Orang buka Islam, buka restoran penuh dengan piuh, dengan serbat tu haji masuk dalam. Siapa hati dia, siapa hati. Kedai orang Islam ramai. Hak tu haji juga jual, tak saya masuk. Dia nak masuk kedai apa tak mandi junub. Tergamuk dia makan. Kita sekarang belum ramai tengok. La haula wala quwata illa. Hati tu sudah terlalu berlapuk dengan makan yang ketiga haram. Yang kedua saat ni, orang yang makan haram ni ibadatnya kurang. Yang ketiga, bahawasanya makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Jadi orang ni tak boleh buat kebajikan banyak, dan jika mengerjakan ia akan dia nescaya tiada diterima daripadanya. La ilaha illallah. Allah Ta'ala tak terima makan haram, dan tiada ada baginya melainkan penak jua. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' waz-zama'. Jadi hadis ni kata apa? Berapa ramai daripada orang yang sembahyang malam, tiada baginya daripada sembahyangnya melainkan berjaga. Dan berapa banyak daripada orang yang puasa, tidak ada baginya daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa? Syekh kita ni rahimahullah ta'ala mengatakan, sebab walaupun kita semaya tapi kita masih lagi makan benda-benda yang haram. Dan diceritakan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas
radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas kata apa? La yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haram. Artinya tiada menerima Allah Taala akan sembahyang seorang yang ada dalam perutnya yang haram. La ilaha illallah. Berat tak berat? Orang ada dalam perut dia benda haram, Tuhan tak terima. Maya dia. Jadi hadis yang pertama tadi tulis. Hadis yang pertama tadi, kam min sa'imin laisa lahu min qiyam ila sahar. Tengok nombor 2 di bawah tu, dia tulis rawahu, tak tahu apa. Tambah situ rawahul Imam Ahmad. Rawahu al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dan lain-lain lagi dengan sanadnya sahih. Imam Ahmad lah yang masyhur. Ada lagi riwayat Ad-Darimi dan lain-lain ulama, tapi sanadnya kata ulama sahih. Adapun kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tadi, kata Syekh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dia kata rawa Abu Yahya Al-Qattat. Rawa Yahya Al-Qattat ni dhaif, seorang rawi yang lemah. An Mujahidin an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas kata apa? La yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haram. Allah Taala tak terima salat orang yang dalam perutnya haram. Ini berat, kita takut. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.